أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagi bersama-sama memohon petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memulakan kuliah maghrib kita pada malam yang berbahagia ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Ya kena الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. فأما بعد. Yang dihormati Tuan Imam serta seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat sidang hadirin dan hadirat yang sedang diuji dengan kedatangan jerebu ataupun haiz yang berada di sekitar kita, yang makluman pada hari ini kalau tak silap saya esok cuti bagi sekolah, bagi mereka yang bekerja di ofis dan yang seumpama dengannya, masih belum diumumkan percutian. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ia bukan khabar gembira untuk kita bercuti, tetapi melihat kepada keadaan dan suasana yang semakin buruk daripada hari ke hari, dan dijangkakan kata jerebu ini akan berada di sekitar udara Malaysia, Indonesia dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya ni up to bulan 3. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dalam masa yang sama bagi orang-orang yang beriman, kita melihat petanda-petanda ini sebagai satu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkan kita sepatutnya tak ada pilihan dah, melainkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga memperbanyakkan istighfar. Memang manusia boleh berusaha buat pembenihan awan, buat macam-macam ikhtiar yang boleh diusahakan, namun begitu, hatta di kalangan mereka yang terlibat dengan membuat pembenihan awan dan beberapa pendekatan dalam menangani masalah jerebu ni, mereka menyatakan bahawa ia masih lagi tidak efektif. Maka ubat yang terbaik adalah hujan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu pun dia masih lagi memakan masa bagi mengingatkan kita, mudah-mudahan kita, ahli keluarga kita, masyarakat di sekeliling kita, betapa ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga boleh datang di dalam bentuk asap yang seumpama ini, dan mungkin juga ia sebagai suatu peringatan betapa antara puncanya adalah daripada tangan-tangan manusia juga, kerja buat yang dilakukan oleh mereka yang kurang bertanggungjawab sehingga menyebabkan kebakaran yang begitu besar dan menghasilkan kepulan-kepulan asap. Dan ini juga membenarkan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa
zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, kata Allah. Terzahir, terjelma al-fasad, perkara-perkara yang buruk dan membinasakan ini di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, fil barri wal bahr, di atas daratan juga di lautan. Kadang-kadang berlaku pencemaran, tumpahan minyak katakan, ataupun pembunuhan sewenang-wenangnya. Haiwan di lautan juga merupakan suatu kezaliman dan juga kerosakan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Begitu juga di atas daratan yang seumpama kita berhadapan dengannya sekarang ini. Ditambah lagi dah ada asap jerebu, banyak pula pesta vape di sana dan di sini, yang tidak menggambarkan kita cuba untuk mengambil peringatan daripada apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, bima kasabat aydin nas, hasil daripada kerja buat ataupun usaha daripada manusia yang menumpang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini juga. Itu pun kata Allah, wa ya'fu an kathir, itu pun kata Allah, Allah ampunkan banyak. Kalau setiap kali kemungkaran, kalau setiap kali kerosakan, kalau setiap kali perlakuan-perlakuan yang membawa kepada kebinasaan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau senangnya, sekali manusia buat maksiat, Allah nak balas, nak datangkan dan tampilkan kekuasaannya, sangat boleh Allah lakukan. Itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan, ampunkan sebahagian besar daripadanya. Maka kalau katakan dengan jenayah rasuah, maksiat yang berleluasa, perzinaan, minum arak, semua sekali itu Allah nak datangkan balaknya pada setiap maksiat yang dilakukan, maka dah lama dah datang hari kiamat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, yang juga digambarkan antara tanda-tanda hari kiamat nanti adalah keluarnya asap daripada muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi asap ni satu peringatan. Sebab tu dalam Quran pun kita digalakkan untuk baca satu surah asap, Ad-Dukhan, digalakkan, terutamanya pada hari Jumaat. Selain daripada suratul Kahfi, surah Ad-Dukhan juga adalah antara surah yang wajar untuk dibanyakkan dibaca dan dihayati akan isi daripadanya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah hari ini kita akan cuba sambung perbincangan kita pada hadis. Kalau kita tengok kepada halaman yang ke-23, hadis ini dinomborkan sebagai hadis yang ke-9. Bab al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, iaitu pada bab membincangkan berkenaan al-muslim, orang muslim adalah mereka yang salimal muslimun, mereka yang menyelamatkan al-muslimun min lisanihi wa yadihi, pada lidahnya dan juga tangannya. Maka kita akan bincangkan apa kaitannya hadis ini dengan menyebut berkenaan al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, dengan perbincangan kita yang masih lagi dalam kitab Al-Iman. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita akan tengok kepada peringkat yang pertama untuk melihat kepada narration, dia punya periwayatan hadis ini, yang sekaligus kita akan tengok beberapa signifikan daripadanya, dan kemudian kita akan tengok kepada makna hadis ini, dan seterusnya insya-Allah beberapa pengajaran yang boleh diambil daripada hadis ini. Kalau kita sempat, kita cover the whole perbincangan. Kalau katakan tak sempat, mungkin kita ambil sebahagian daripada hadis ini dan akan sambung dalam pengajian yang akan datang. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hadis ini riwayatnya, sebelum tu, bagi mereka yang ada teksnya, ada sedikit pembetulan dalam teks yang kita gunakan ini pada baris yang 1, 2, 3, 4, baris yang keempat. Wa qala
Abu Muawiyah. Di situ Abu Muawiyah sahaja, sepatutnya Abu Muawiyah. Pada terjemahannya saya kira terjemahannya betul, terjemahannya Abu Muawiyah. Pada nasnya ada tertinggal alif, malah dimatikan pula ainnya, sepatutnya Muawiyah. Itu saja pembetulan ringkas. Haddatsana Adam bin Abi Iyas. Maknanya Al-Bukhari mengambil ini dengan penceritaan ataupun penyampaian daripada Adam bin Abi Iyas, qal haddatsana Syu'bah. Kemudian Adam bin Abi Iyas mengambil ini daripada Syu'bah, daripada Abdullah bin Abi As-Safar. Abdullah bin Abi Safar. Syu'bah ambil daripada Abdullah bin Abi Safar wa Ismail, dan selain daripada Abdullah bin Abi Safar, ia juga mengambil daripada Ismail. Kita akan tengok siapa Ismail ini nanti. Daripada Asy-Sya'bi. Maknanya di sana dalam periwayatan ini, dan satu notes awal, hadis ini adalah antara hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tetapi tidak disebut oleh Imam Muslim. Disebut di sana bahawa Imam Muslim meriwayatkannya dengan nas yang lain, dengan perkataan yang lain. Dia tidak menggunakan al-muslimu man salimal muslimun ila akhiril hadis. Okey, daripada Asy-Sya'bi. Maknanya di sini Abdullah bin Abi Safar dan Ismail adalah pada satu level, dan kedua-duanya meriwayatkan daripada Asy-Sya'bi. Syu'bah ambil daripada dua jalan ini, satu Abdullah bin Abi Safar dan satu daripada Ismail, daripada tok guru yang sama, iaitu Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi adalah at-tabi'in, iaitu peringkat selepas daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Disebut di sini berkenaan Abdullah bin Amr. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka dengan sebab itu disebut radhiyallahu anhuma, merujuk kepada Abdullah bin Amr, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Amru bapanya Amru bin Al-As juga merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebut radhiyallahu anhuma sebagai suatu doa kepada kedua-dua orang sahabat. Yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Amr, anak kepada Amru bin Al-As, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hadis ini. Okey tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, yang pertama kita tengok siapa Adam bin Abi Iyas. Adam bin Abi Iyas merupakan Al-Imamul Hafiz. Kita dah baca beberapa hadis yang sebelum daripada ini. Al-Hafiz menggambarkan seorang yang menguasai berapa banyak hadis tuan-tuan? Al-Hafiz 100,000 hadis dan ke atas. Al-Hafiz, Al-Hafiz, Al-Imamul Hafiz. Maknanya Adam bin Iyas yang merupakan tok guru kepada Al-Bukhari. Al-Bukhari ambil daripada beliau, merupakan seorang yang bukan calang-calang. Malah disebut di sana bahawa Adam bin Abi Iyas ini merupakan Syekh Asy-Syam, iaitu antara tok-tok guru yang hebat di tanah Syam, Adam bin Abi Iyas. Dan beliau juga dikenali sebagai muhaddis Asqalan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kalau kita tengok bentuk geografi Palestin ni, ini adalah merujuk kepada Palestin zaman sebelum penjajahan dan penaklukan.
Dia ada satu tempat yang bernama Asqalan. Kita mungkin biasa baca berkenaan Ibnu Hajar Al-Asqalani, iaitu Syekh yang yang mensyarahkan hadis sahih Imam Bukhari ini dengan berjilid-jilid, iaitu dengan kitab beliau Fathul Bari, iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Asqalan telah melahirkan bukan sedikit di kalangan para ulama, termasuklah Adam bin Abi Iyas ini. Di mana Asqalan, tuan-tuan? Di Palestin. Di Palestin sebelum dijajah. Yang hari ini Asqalan ini merupakan pelabuhan antara yang terpenting bagi Israel. Kita baca sekarang ni tak jumpa Asqalan lah, kita akan jumpa Askalon. Askalon, yang dengan sebab dia berada antara tempat yang paling dekat dengan Gaza, maka kalau kita baca dalam berita, banyak serangan-serangan ataupun roket yang dilancarkan dari Gaza akan mengenai kawasan ini, iaitu Asqalan. Askalon, pada hari ini dikenali sebagai Asqalan. Asqalan ini telah melahirkan begitu ramai para ulama. Kalau kita jumpa Al-Asqalani, Asqalani, atau orang Melayu pun ambil juga nama ni. Kita mungkin pernah pemain bola Ramlan Asqalani. Ini klasik punya pemain lah ni. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bertabarruk dengan nama Asqalan ini, yang telah melahirkan para ulama, yang termasuk di sana Adam bin Abi Iyas, yang diriwayatkan hadis daripada Imam Bukhari melalui beliau. Dan kemudian Adam bin Abi Iyas ini dilahirkan dalam sekitar tahun 132 Hijrah. Dalam konteks periwayatan hadis, biasanya kalau kita cuba untuk membuat rujukan berkenaan individu-individu, sama ada ia tok guru, sama ada ia seorang ahli hadis, sama ada dia seorang ulama, kebiasaan kita akan tengok kepada tarikh wafat dia, tarikh mati dia. Betul? Kalau kita menulis contohnya, kita akan merujuk beliau ni meninggal dunia pada tarikh sekian-sekian ataupun pada tahun sekian-sekian. Tetapi dalam periwayatan hadis, yang diberikan penekanan adalah bila dia dilahirkan, dengan sebab ia akan menentukan layer ataupun tabaqah, peringkat-peringkat seseorang individu yang berkenaan. Kalau katakan dia dilahirkan pada sekitar tahun 20 Hijrah ataupun 15 Hijrah ataupun 30-40 Hijrah katakan, maka kebarangkalian yang besar adalah mereka ini daripada kalangan para sahabat, dengan sebab mereka mungkin berkemungkinan besar berkesempatan hidup dengan Nabi SAW. Maka kita tengok di sini, kalau dia lahir pada tahun 132 Hijrah, maka beliau adalah zaman yang terkemudian, selepas daripada tabi'in, dan mungkin juga selepas daripada tabi'in. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, itu Adam bin Abi Iyas. Kemudian Syu'bah. Di sini disebut namanya sahaja Syu'bah. Nama Syu'bah, nama penuh adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj. Syu'bah bin Al-Hajjaj, dan beliau juga dikenali sebagai Abu Bistam. Kita jumpa nama Bistami ni, ambil daripada nama Arab ni, Abu Bistam ataupun Bistam, nama tempat di suatu tempat yang ada yang menyebut ia adalah sebahagian daripada Iraq pada hari ini. Maka juga dinasabkan Syu'bah ini sebagai Al-Baghdadi. Ada mungkin dia tidak semestinya lahir di Baghdad, tetapi mungkin antara tempat yang beliau tinggal lama adalah di Baghdad. Katalah tuan-tuan tinggal di Kedah, maka tuan-tuan boleh nisbahkan sebagai Al-Qadahi. Kalau tuan-tuan duduk lama ni, tiba-tiba hijrah pula ke Perak, maka jadi Al-Biraqi.
kena ada key. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka Syu'bah merupakan antara ulama yang besar, ulama yang hebat, dan beliau juga adalah dikenali dalam ilmu hadis sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Kalau tadi Adam bin Abi Iyas merupakan seorang Al-Hafiz yang hebat dah, hafal dan menguasai ratusan ribu hadis, maka yang seterusnya diriwayatkan daripada Syu'bah ini dikenali sebagai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini merupakan kedudukan yang paling tinggi dalam konteks penguasaan ilmu hadis. Maknanya beliau menguasai, disebut sebagai almost semua hadis beliau kuasai. Maknanya di sana hampir semua hadis dikuasai oleh beliau, dihafal oleh beliau, dikuasai. Dan lebih tepat untuk kita sebut mereka menguasai hadis-hadis yang berkenaan. Hari ini ada perbincangan berkenaan mana yang lebih penting, hafal ataupun faham. Pada saya kedua-duanya penting. Kena hafal dan kena faham. Sebab hafal inilah yang telah memungkinkan sampainya ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Menguasai bagus, memahami bagus, tetapi dia tidak cukup kuat untuk disampaikan suatu ilmu di dalam bentuk yang betul-betul tiada pertikaian padanya. Sebab tu Al-Quran turun kepada kita, sampai kepada kita tanpa sebarang pertikaian, tanpa sebarang perbalahan, tanpa sebarang keraguan. Dengan sebab apa tuan-tuan? Al-Quran sampai kita ala sabilit tawatur. Al-Quran sampai kepada kita dengan jalan yang mutawatir. Mutawatir dalam pemahaman yang mudah adalah dia disampaikan di dalam bentuk yang sempurna, bukan setakat pada penceritaan, bukan setakat pada makna, tetapi dengan lafaznya. Maka tiada pertikaian. Kadang-kadang kita mungkin tak faham apa yang ditulis, dicatatkan di dalam mushaf Al-Quran. Kita tak faham, tetapi ayat itu diperturunkan kepada kita di dalam bentuk yang tiada pertikaian padanya, pada bilangan yang tak logik, bahawa mereka yang menurunkan, menyampaikan Al-Quran ini menipu generasi yang seterusnya. Dalam pemahaman yang mudah, dia bukan satu dan bukan dua, tetapi ratusan, mungkin ribuan yang menyampaikan dan membacakan ayat yang sama, bacaan yang sama, baris yang sama, sampai kepada kita. Maka dengan sebab itu, antara komitmen kita umat akhir zaman ini, perlu juga memberikan galakan kepada usaha-usaha, contohnya menggalakkan anak-anak kita hafal Al-Quran, melahirkan generasi Al-Quran, supaya Al-Quran itu tidak akan pupus buat selama-lamanya. Ya, memang benar, janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan jaga Al-Quran ini sampai kepada hari pembalasan. Namun begitu, komitmen kita sebagai hamba Allah juga amat-amat dituntut untuk memastikan insya-Allah Al-Quran itu menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Kalaupun mungkin kita ditakdirkan belum lagi menjadi hafiz Al-Quran, maka kita cuba untuk melahirkan generasi-generasi yang seterusnya, mereka yang hafal Al-Quran, mereka yang memahami Al-Quran, dan mereka yang akan melaksanakan serta memperjuangkan Al-Quran insya-Allah. Maka kita tengok di sini Syu'bah merupakan seorang yang menguasai, bukan lagi menguasai Al-Quran, hafal Al-Quran, tetapi juga menguasai hampir keseluruhan hadis. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sebab tu kalau kita baca kitab-kitab yang berkait dengan hukum, katakan, ataupun kitab tafsir, maka kita akan jumpa pandangan Syu'bah. Syu'bah ini seorang ulama yang sangat dihormati dan dikenali dengan gelaran Amirul Mukminin fil hadis, tok guru besar dalam konteks ilmu hadis. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kemudian
Abdullah bin Abi Safar. Abdullah bin Abi Safar juga merupakan seorang al-hafiz yang thiqah. Maknanya di sana juga tiada pertikaian. Syu'bah mengambil hadis ini daripada periwayat yang seterusnya, perawi yang seterusnya, iaitu Abdullah bin Abi Safar. Abdullah bin Abi Safar dan juga Ismail. Ismail juga gelarannya adalah Al-Hafiz. Statusnya Al-Hafiz. Ismail bin Abi Khalid. Ismail bin Abi Khalid, Abi Khalid, biasa kalau kita jumpa Abu, Ibnu dan seumpamanya, ia adalah gelaran. Maka nama Abu Khalid itu adalah Hurmuz. Agak-agak tuan-tuan, nama Hurmuz ini dari belah mana? Ini Tok Guru yang seterusnya. Tok Guru kepada Syu'bah adalah Abdullah bin Abi Safar dan juga Ismail bin Abi Khalid. Hurmuz merujuk kepada perkataan Parsi. Betulkan saya kalau ada ahli sejarah ke mana-mana yang menguasai bahasa Parsi, dengan sebab Ismail bin Abi Khalid biasanya ditambahkan gelarannya adalah sebagai Al-Kufi, dan beliau merupakan muhaddis Al-Kufah. Kufah pada hari ini adalah sebahagian daripada Iraq, masih lagi sebahagian daripada Iraq, cuma pada zaman sebelum pembukaan Iraq ini, ia adalah daripada kalangan orang-orang Parsi di situ. Sebab tu kita akan jumpa Ismail bin Abi Khalid. Abi Khalid ini nama sebenarnya adalah Hurmuz, iaitu bahasa yang digunakan ataupun nama yang digunakan oleh masyarakat di sana pada waktu itu. Kemudian hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Ismail mengambil daripada Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi, kalau kita tengok di sini, Asy-Sya'bi pastinya di sana adalah seorang tabi'in. Tadi Syu'bah lain, Syu'bah ulama lain. Ini adalah Asy-Sya'bi. Nama Asy-Sya'bi adalah Amir bin Syarahil. Amir bin Syarahil bin Abd, dan Amir bin Syarahil ataupun Asy-Sya'bi merupakan seorang syekh yang berketurunan Yaman. Okey, berasal dari Yaman, sama ada beliau lahir di Yaman ataupun ada darah daripada orang Yaman, dan beliau dilahirkan pada tahun 21 Hijrah. Bila tahun 21 Hijrah ini, maknanya beliau tak sempat bersama dengan Nabi SAW. Dia lahir tahun 21 Hijrah, maka beliau merupakan di peringkat tabi'in, orang yang berkesempatan untuk jumpa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dengan sebab pada tarikh kelahiran beliau pada ketika itu pemerintahan Islam diketuai oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maknanya beliau sempat dengan Sayyidina Umar. Ini adalah Asy-Sya'bi. Dan kemudian daripada Abdullah bin Amru bin Al-As. Saya pun affected dengan jerebu juga ni. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, tapi alhamdulillah masih boleh bercakap, berbicara, menyampaikan. Mudah-mudahan perkongsian kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita diberikan keampunan olehnya insya-Allah. Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr adalah antara beberapa orang Abdullah yang kita akan jumpa Abdullah bin Umar. Mungkin kita pernah baca sebelum ni Abdullah bin Umar. Kita jumpa juga Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Kita jumpa juga Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Maka Abdullah bin Amr adalah tambahan daripada beberapa orang Abdullah tadi, antara tok-tok guru yang hebat juga. Mereka yang banyak juga disebutkan ataupun banyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tengok di sini betapa Abdullah bin Amr, ayahnya adalah Amr bin Al-As, antara juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hebat. Pun begitu, mutaakhir ini ada juga golongan-golongan
yang sama ada terpengaruh dengan Syiah ataupun mungkin juga atas sebab-sebab yang tertentu, cuba untuk menampilkan dan memperlihatkan bahawa Amru bin Al-As ini dengan image yang tidak berapa indah. Antara lain disebut bahawa Amru bin Al-As ini adalah orang yang telah melakukan tipu daya di dalam majlis tahkim. Pernah dengar tuan-tuan? Malah kalau di kalangan ekstrim Syiah ni akan terus menjatuhkan hukum kafir kepada beberapa orang sahabat yang pada waktu itu Amru bin Al-As adalah wakil kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dalam majlis tahkim. Diringkaskan cerita apa yang berlaku pada waktu yang berkenaan bila mana berlaku perselisihan faham. Dan kita boleh imagine pada kedudukan kita pada hari ini yang kita boleh buat call at any time, pada bila-bila masa, kita boleh berwhatsapp pada bila-bila masa, kita boleh untuk contohnya ambil flight bagi tujuan melakukan musyawarah ataupun perbincangan, itu pun masih banyak lagi perselisihan. Maka kita sewajarnya faham pada kedudukan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya benar, mereka adalah sahabat. Amru bin Al-As adalah sahabat, Muawiyah adalah sahabat, Sayyidina Ali adalah sahabat menantu Nabi SAW. Begitu juga dengan Aisyah. Sayyidatina Aisyah adalah isteri Nabi SAW yang bukan calang-calang orang. Namun begitu, mereka diuji dengan keadaan-keadaan berlaku perselisihan faham sehingga membawa kepada pertembungan di antara sesama para sahabat, termasuklah melibatkan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sewajarnya bagi umat akhir zaman bila kita tengok keadaan-keadaan yang sedemikian rupa, bukanlah kita dah lah tak ada daripada hari kejadian, bukan sikap kita dan bukan akhlak seorang muslim yang sebenar. Kita bincang nanti al-muslimu man salimal muslimun. Menjadi tanggungjawab kita, satu, sebelum kita memberikan komen, sebelum kita memberikan kritik, kita perlu untuk memperaku betapa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah mereka yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebahagiannya adalah al-mubasysyaruna bil jannah, iaitu mereka yang telah diberikan khabar gembira betapa mereka diberikan jaminan syurga. Maka pastinya di sana kedudukan mereka sangat-sangat jauh dan lagi tinggi berbanding dengan kita yang nak memberikan komen, kritik ataupun seumpamanya. Maka dalam konteks ini, bila berlaku majlis tahkim, bila berlaku perselisihan faham, bagi kita sewajarnya umat akhir zaman bukan mengambil ini sebagai dalil dengan menyebut bahawa para sahabat pun berselisih, maka apatah lagi kita, maka kita pun boleh untuk berselisih. Bukan begitu iktibarnya. Sepatutnya kita melihat bila mana berlaku perselisihan faham, bila mana berlaku pertembungan di antara para sahabat, bila berlaku pertembungan sehingga menumpahkan darah itu, kita mengambil pengajaran betapa ini sepatutnya tidak diulangi. Sepatutnya kita mengambil pengajaran betapa pentingnya untuk bermusyawarah, betapa pentingnya untuk bersama-sama menyelesaikan, bersatu dan berpadu, cuba mencari penyelesaian yang terbaik bagi memastikan maslahah ummah, dan bukan menjadikan ia sebagai dalil untuk bermufarakah di sana, bermufarakah di sini, dan begitulah seterusnya. Kerana gambaran yang sepatutnya dilihat di sana adalah betapa sukarnya mereka terpaksa berhadapan dengan keadaan bila berlaku pertembungan, perselisihan dan yang seumpamanya, sehingga menyebabkan rentetan daripada situ, daripada peristiwa yang berkenaan, telah menyebabkan perpecahan yang bukan sedikit, yang kesannya sampai sekarang. Termasuklah di sana yang asalnya kelompok yang bersama dengan Sayyidina Ali
penyokong-penyokong Sayyidina Ali selepas daripada peristiwa Majlis Tahkim, mereka terbahagi kepada dua. Satu, yang tak setuju dengan Sayyidina Ali terlibat dengan Majlis Tahkim, maka mereka membentuk kumpulan mereka Khawarij. Dan satu kumpulan yang lain adalah Syiah. Syiah ni bukan Syiah Imamiyah, tidak. Ini adalah Syiah dengan nisbah sebagai suatu kumpulan politik yang menyokong Sayyidina Ali. Dia tak ada mazhab fiqh lain, tidak. Tetapi penyokong-penyokong yang setia dengan Sayyidina Ali, dan satu kelompok yang lain bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dalam konteks yang berkenaan, bila disebut terutamanya Amru bin Al-As, ia adalah sahabat Nabi SAW. Ia mungkin dalam perbincangan, dalam musyawarah kita pun sedia maklum, dalam mesyuarat kita katakan, maka di sana ada pandangan yang berbeza, ada pendekatan yang berbeza. Maka Majlis Tahkim, sama ada kita setuju ataupun tak setuju, itu persoalan lain. Tetapi jangan sesekali menjadikan contoh kita tidak setuju sekalipun sehingga mentajrih, mencederakan ataupun memberikan gambaran-gambaran yang tidak sewajarnya kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, termasuklah Amru bin Al-As. Kerana Amru bin Al-As jasanya bukan sedikit kepada perjuangan menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Amru bin Al-As level dia sama lebih kurang macam Khalid bin Al-Walid. Amru bin Al-As adalah antara panglima-panglima perang yang mengetuai gerombolan ataupun ketumbukan tentera-tentera Islam membebaskan sebahagian daripada tanah-tanah yang ada umat Islam pada hari ini. Termasuklah dia terlibat dengan pembukaan kota Syam, wilayah Syam. Wilayah Syam, beliau juga merupakan gubernur yang pertama kepada Mesir. Sebab tu dinamakan antara masjid yang awal, di Mesir sebagai Masjid Amru bin Al-As, mengambil iktibar ataupun mengambil sempena daripada Amru bin Al-As yang dianggap sebagai pembuka Mesir pada waktu itu. Waktu itu tak ada lagi Qahirah. Pada waktu itu dia ada Fustat. Fustat ni adalah kira kota lama kepada Mesir. Dan Qahirah ini adalah dibangunkan oleh generasi yang kemudian. Ada yang menyebut betapa Al-Qahirah dibangunkan oleh kerajaan Fatimiyah. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka hadis ini diriwayatkan melalui Abdullah bin Amru daripada Nabi SAW. Mungkin saya sambung sedikit lagi. Hidung pun dah subat tadi. Qala al-Muslim. Habis dekat Al-Muslim pun kira okey dah. Al-Muslim. Kenapa digunakan Al-Muslim dan tidak digunakan? Kita bincangkan Kitabul Iman, betul? Kita bincang bab Al-Iman, tetapi hadis ini menyebut Al-Muslim dengan sebab para ulama memberikan huraian betapa yang dimaksudkan di sini adalah Al-Muslimul Haqiqi, iaitu Muslim yang sebenar. Maka Muslim yang sebenar adalah Al-Mu'min, adalah seorang yang beriman. Ia bukan setakat tunduk, ia bukan setakat patuh, ia bukan setakat bersyahadah, tetapi ia adalah Al-Mu'min. Bila dikatakan ia Al-Mu'min, maka ia beza di antara seorang yang sekadar Muslim dengan seorang yang telah diiktiraf sebagai Al-Mu'min. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Al-Muslim, seorang Muslim boleh menjadi Muslim dengan bersyahadah. Bila dia bersyahadah, maka secara zahirnya seseorang itu telah diperaku sebagai Muslim. Dan manusia, kita tak ada keupayaan untuk meninjau hati dia. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat, ada juga Muslim tapi dia munafik. Namanya Abdullah bin Ubay. Nampak macam, dengar macam ahli syurga kan? Tapi di hatinya masih lagi nifaq. Di hatinya menolak Islam. Di lidahnya bersyahadah. Di lidahnya melafazkan
kata-kata indah memuji Nabi SAW. Di lidahnya baca Fatihah yang sama macam kita baca untuk solat. Malah dikatakan Abdullah bin Ubay biasa dekat saf yang pertama, bukan halang tuan-tuan masuk saf pertama, kerisi saf yang pertama, jangan bimbang. Walaupun mungkin Abdullah bin Ubay pernah mengisi saf yang pertama, kita ambil sunnah dia ambil saf yang pertama dan tinggalkan, jauhkan, hindarkan daripada nifaq yang ada padanya. Jadi bila disebut al-muslim di sini adalah seorang mukmin, dengan sebab seorang mukmin adalah seorang yang bukan setakat lidahnya melafazkan syahadah, tetapi hatinya, jiwanya penuh dengan tasdiq, membenarkan apa yang diucapkan, membenarkan keyakinannya, kepercayaan kepada Allah, membenarkan Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, sebagai Rasulullah, membenarkan apa yang diucapkan. Dan ini yang membezakan di antara orang-orang yang sekadar Muslim dengan orang-orang yang benar-benar beriman. Malah dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu peristiwa disebut betapa qalatil a'rabu amanna. Dalam satu ayat menceritakan betapa al-a'rab biasa dirujuk kepada orang-orang pedalaman, orang badui lah sedang cerita. Orang badui pada zaman Nabi SAW, mereka menyebut bahawa kami beriman. Maka respon daripada Nabi SAW, katakanlah wahai Muhammad, kul lam tu'minu. Kamu, maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala minta kepada Nabi Muhammad SAW berbicara dengan al-a'rab, orang-orang pedalaman yang telah mengaku beriman ini, bahawa kamu belum lagi beriman. Lam tu'minu walakin, tetapi sebutlah kepada katakanlah aqulu aslamna, bahawa kami telah Islam. Mungkin mereka telah bersyahadah, mungkin mereka telah menyatakan kesediaan untuk bersama-sama dengan Islam, tetapi belum lagi sepenuhnya. Ini yang membezakan di antara orang-orang al-muslim yang dirujuk kepada perlakuan syahadahnya, lafaz syahadahnya, dengan al-mukmin yang bukan setakat bersyahadah tetapi membenarkan di dalam hati. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka al-muslimu di sini saya sebut tadi al-muslimul haqiqi. Maka apa yang bakal kita baca insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, adalah karakteristik, sifat-sifat, ciri-ciri al-muslimul haqiqi. Seorang muslim hakiki, seorang yang mukmin, seorang mukmin itu adalah yang mempunyai ciri-ciri yang akan kita gariskan nanti, yang akan kita ambil daripada hadis ini, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Dengan sebab sebahagian ulama memberikan huraian betapa di sana ada juga hadis yang menyebut berkenaan al-munafiq. Al-munafiq ini ciri-ciri dia. Maka di sana contohnya al-munafiq adalah mereka yang melakukan khianah, pengkhianatan. Al-munafiq ciri yang lain adalah berkata dusta. Dan ini adalah beberapa ciri yang disebut berkenaan munafiq. Manakala di sini kita akan melihat al-muslim ataupun al-mukmin. Al-mukmin yang dimaksudkan di sini dengan ciri-ciri yang tertentu, yang antara lain adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, dan kemudian al-muhajir. Kita akan bincang beberapa term yang lain. Satu, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kenapa lisan dan juga yad, tangan? Mereka yang selamat pada tangan dan juga lidahnya, ataupun mereka yang menyelamatkan, mereka yang muslim selamat pada lidah dan juga tangannya.
Dan kemudian kita akan tengok ciri-ciri al-muhajir, man hajara ma nahallahu anhu, insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pada waktu tu jerbu dah berkurang. Kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita. So insya-Allah ada beberapa perkara yang akan kita bincangkan nanti. Satu, man salimal muslimun bil lisanihi, kenapa lisan, kenapa yad. Begitu juga dengan al-muhajir, mereka yang berhijrah. Adakah zaman-zaman sekarang ni dengan banyaknya mereka yang menyatakan kami telah berhijrah, kami nak berhijrah, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan hijrah? Baru-baru ni pun kita baru saja bercuti 1 Muharram, yang disebut sebagai detik perkiraan. Memang semua orang sedia maklum bahawa 1 Muharram bukan tarikh Nabi berhijrah, tetapi adalah tarikh bermulanya perkiraan tahun Islam. Semua sedia maklum tu, dan sepatutnya tidak menjadi satu polemik. Mudah-mudahan diambil satu Muharram, cuti-cutilah, dalam masa yang sama kita menjadikan ia sebagai suatu panduan. Hari yang tersebutlah bermulanya dikira kalender hijrah yang ada sampai hari ini. Dan begitulah peristiwa-peristiwa yang berkait dengannya. Kalau nak bincangkan sekali dengan peristiwa hijrah Nabi SAW, pengajaran yang diambil daripadanya, pastinya itu adalah kebaikan-kebaikan yang sepatutnya tidak disekat di sana dan di sini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus digolongkan di kalangan mereka yang istiqamah menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh di dalam memperdalamkan ilmu kita pada ilmu Allah Subhanahu wa taala, baik ilmu tafsirnya, baik ilmu hadisnya, baik ilmu tasawufnya. Mudah-mudahan ia menjadi bekalan kepada kita pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi bila datang tanda-tanda yang pelbagai, dekatnya saat-saat akhir hayat kepada bukan setakat akhir hayat kita, tetapi akhir hayat kepada dunia ini, maka sewajarnya kita semakin menampilkan kesungguhan yang tidak berbelah bagi di dalam menambahkan amal kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma wa la muqattaran fi rizqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa jiran-jiran kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah, sanak saudara dan sahabat handai kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Permudahkan urusan kami ya Allah, berhadapan dengan ujian yang datang di dalam bentuk jerbu dan asap ini ya Allah. Permudahkan urusan kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bertaubat ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang memperbanyakkan istighfar ya Allah. Jadikan kami mereka yang cuba untuk menyelamatkan keadaan ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa menambahkan nilai iman di sisi-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang semakin cuba mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami banyak melakukan kesilapan dan kesalahan di atas muka bumi pinjaman-Mu ini ya Allah. Justru ampuni kami ya Allah. Kami banyak melakukan kealpaan dan kelalaian ya Allah atas tanggungjawab kami sebagai seorang Muslim, seorang mukmin di atas muka bumi-Mu ya Allah. Justru ampuni kami ya Allah. Hidupkan kami dengan Islam, matikan kami dengan Islam. Hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jauhkan kami daripada dosa dan maksiat ya Allah. Jauhkan kami daripada melakukan kezaliman ya Allah. Jauhkan kami daripada perkara-perkara yang memungkinkan kemurkaan di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kami rezeki yang halal dan barakah ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah waghfir lana dhunubana 'ammah ولا تعذبنا يوم القيامة
innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sebaliknya daripada kelemahan saya sendiri, mohon keampunan daripada Allah kalau ada salah dan silap dalam mengupas ayat Allah Subhanahu wa taala, juga hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf daripada tuan-tuan, puan-puan kalau ada salah dan silap. Sama-sama kita tangguhkan kuliah maghrib kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله الهداية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.